أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم إنا نعوذ بك من شر ما صنعنا اللهم إنا نعوذ بك من شر ما صنعنا اللهم إنا نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم آمين أما بعد. Yang dikasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal, Tuan Siap, seluruh jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita masih lagi diberikan kesempatan, diberikan tenaga, diberikan keinginan untuk bersama-sama berada di dalam majlis ilmu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini insya-Allah kita akan membaca hadis-hadis Rasulullah, menyambung daripada hadis-hadis Rasulullah yang lepas. Pada bulan lepas kita baca hadis-hadis Rasulullah berkenaan tentang syurga. Pada malam ini insya-Allah kita akan membaca hadis-hadis Rasulullah berkenaan tentang neraka. Dalam pertemuan kita setiap bulan, tajuk utama kita iaitulah Tazkiyatun Nafs, satu kitab ringkasan kepada Ihya Ulumuddin. Kitabnya tajuk Tazkiyatun Nafs, menyucikan jiwa. Cuma pada 2 bulan terkini ini kita baca hadis, insya-Allah. Pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung kitab tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau pada pertemuan yang lepas bila kita membicarakan tentang syurga, sudah pastilah kita kata bahawa cerita-cerita tentang syurga, cerita-cerita tentang syurga yang disebut oleh Rasul, disebut oleh Allah dalam Quran, dalam hadis, merupakan suatu nikmat untuk kita sebagai hamba Allah, untuk orang-orang mukmin yang beriman dengan Allah. Satu nikmat. Kalau Allah ceritakan tentang neraka juga, ataupun Rasul menceritakan tentang neraka, perihal-perihal neraka, sifat-sifat neraka, dia juga salah satu daripada nikmat Allah yang sekira-kira kalau orang mukmin ini dapat nikmat ini, satu yang sangat beruntung. Jadi lawannya, celakalah orang itu di sepanjang hidupnya tidak pernah mendengar hadis-hadis ayat Quran tentang cerita-cerita Al-Quran. Lalu kita bertanya, bagaimana sampai hidupnya tidak pernah membaca, mendengar hadis tentang Quran, tentang neraka, tentang syurga? Ini tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, menceritakan tentang perihal-perihal neraka sudah pasti ada adab-adabnya, seperti mana ada adab mendengar cerita-cerita syurga. Disebut di dalam ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mukmin yang sebenar apabila dibacakan ayat Allah, bukti-bukti kebesaran Allah, maka gementar hatinya. Gementar. Lalu dalam kitab tafsir dia ada cerita, sebagai contoh, kalau seorang tu buat maksiat, diperingatkan, takutlah Allah, tiba-tiba gementar, dubdap, tinggal terus maksiat. Ini jiwa orang-orang mukmin.
Ini cerita tentang neraka. Kita mengharapkan kepada Allah supaya akhlak kita ada perasaan begitu, ada hati begitu. Susah nak bentuk hati macam ni tuan-tuan. Yang kadang-kadang kita baca, kita dengar pada malam ini, sekali lalu tak berapa nak masuk pun. Tapi beruntunglah juga daripada langsung tak dengar. Lalu kita minta pada Allah supaya ada kesan nanti, ada rasa, ada takut. Sepertinya kalau tiba-tiba di dalam masjid yang serba indah ni, yang serba damai ni, tiba-tiba entah macam mana datang 2-3 ekor harimau masuk dalam ni, apa rasa? Takut. Takut. Barangkali terkencing-kencing kita semua. Yang wanita di belakang menjerit-jerit pengsan. Itu normal. Jangan datang rimau buat tak tahu je. Tidur pula dia datang rimau. Itu gila. Datang rimau buat selamba je. Dalam bab-bab begitu juga. Ni tuan-tuan ni macam mana kita nak bentuk? Ya Allah ya Tuhan kami, bentuklah hati kami bila mendengar tentang neraka ini menjadi takut. Begitu juga kalau kita keluar nanti dekat jalan, tiba-tiba ditakdirkan Allah, sipi lagi kita akan dilanggar lori, sikit saja lagi kita pun duk-dak. Duduk sekejap, tak tahu nak cakap apa, gemetar, berkocak dada ni. Esok hari bila nak lintas jalan tu dia toleh betul-betul. Tak cukup sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali pun tak apa, asalkan tak ada lori. Contoh. Ni tuan-tuan, ini bila kita akhlak-akhlak mendengar hadis-hadis ancaman, iaitulah berupa kisah-kisah neraka daripada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti tujuannya untuk menakutkan tadi, menakutkan. Kisah neraka seronok, gembira, happy, tak ada yang tak kena. Ada masalah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama, sambil-sambil nanti sempat kita baca neraka daripada Al-Quran. Hadis yang pertama daripada Abi Musa berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ahada asbaru ala adhan yasma'uhu min Allah azza wa jalla, innahu yushrak bih wa yuj'alu lahu al-walad thumma huwa yu'afihim wa yarzuquhum. Hadis ni nak cerita tentang tidak ada seorang pun yang lebih sabar menanggung penderitaan, cacian melainkan Allah. Sudah tentulah, ya. Cuma di sini ada hikmah dia cakap macam tu, ya. Sebab apa Allah ni yang paling sabar? Dikata di sini, ya, bahawa ramai orang yang melakukan maksiat, engkar dengan perintah Allah, melakukan maksiat. Sepertinya dalam ungkapan dia menyakiti Allah, tapi sebenarnya pada makna, buatlah kamu banyak macam mana sekalipun maksiat, sedikit pun Allah tak sakit apa-apa. Buatlah macam mana perkara mungkar, sedikit pun tidak jatuh kuasa Allah tu, tidak jatuh kebesaran Allah. Cuma dalam lafaz ini dia nak kasih faham, ya, tidak ada seorang pun yang lebih kuat, yang lebih sabar dalam menanggung siksaan ataupun dalam menanggung cacian melainkan Allah. Ini pada lafaz saja. Pada hakikat tadi kita sebut Allah tak sedikit pun mudarat. Baik, maksudnya ni orang-orang yang banyak ingkar,
Dalam dunia ini banyak yang ingkar berbanding yang bersyukur. Dalam dunia ini ramai yang tidak ibadah berbanding yang ibadah. Sampailah ke tahap orang yang syirik, yang menyekutukan Allah. Ya. Tapi Allah kerap kali bila Allah melihat golongan-golongan macam ni, biasanya Allah tangguhkan azab. Tu Allah sabar tu, ramai sabar juga. Tangguhkan azab, kemudian Allah bagi pula nikmat. Nikmat dekat dunia sahajalah. Itu yang jahat-jahat kaya, yang jahat-jahat banyak duit, yang pangkat besar zalim, banyak dia punya nikmat dekat dunia. Tapi dia jahat, dia menyakiti Allah pada lafaz lah. Tapi pada makna tadi Allah tak sakit apa pun, tetapi Allah tetap memberikan nikmat. Ini yang dikatakan bahawa macam mana sekalipun murka Allah itu, sayang Allah itu lebih besar, ya? Sehingga dikatakan di sini, ya, sehingga bila kata Allah sabar macam ni, ada sifat sabur. Sabur ni yang maha penyabar. Yang kita ini dalam dunia disuruh sabar juga, meniru sebahagian daripada sifat Allah yang boleh kita tiru, tapi bukan jadi Allah. Nak jadi baik ni ada sifat-sifat Allah yang kita kena tiru. Yang kita kena tiru. Sebahagian sifat lain tak boleh tiru. Baik. Bila sudah Allah ini maha penyabar, datang pula sifat Allah yang dikatakan sebagai Halim. Halim ni santun, lembut. Allah ni maha santun, maha lembut, Halim. Jadi nak terjemah satu ketul macam tu pun tak berapa nak faham. Lalu Halim dengan makna sebenar, iaitulah Allah itu punya kuasa, Allah itu boleh membalas, Allah itu boleh menghukum, tetapi Allah tangguhkan sekejap, lalu diberi nikmat itu ini, terutama pada yang ahlul maksiat. Itu maksud Allah bersifat Halim. Bersyukurlah dalam kita susah nak melakukan, kita senang nak buat maksiat, tapi Allah bagi nikmat, bersyukur. Tapi kena sedar, kembali semula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini belum cerita neraka lagi, ini baru intro bagaimana sifat-sifat Allah, ya. Baik, seterusnya hadis yang kedua. Hadis ini daripada Anas bin Malik, daripada Nabi SAW. Berkata Allah tabaraka wa ta'ala li ahwani ahli nar, Allah berkata kepada penduduk neraka yang azabnya paling ringan. Dalam neraka ni banyak jenis-jenisnya. Yang ini azab paling berat, yang ini azab paling ringan. Allah berkata pada siapa tadi? Pada penduduk neraka yang azabnya paling ringan. Kemudian apa yang Allah kata seterusnya? Wahai penduduk neraka yang azabnya paling ringan, lau kanat lakad dunya wa ma fiha, kalalah engkau itu memiliki dunia dan segala isinya. Dia memiliki dunia dan segala isinya. Akunta muftadiyan biha, sanggupkah engkau menebus hak engkau tu, menebus milik engkau tu? Apa dia? Segala kekayaan dunia. Ada kata dunia ini jadi emas milik dia. Sanggupkah engkau menebus dengan milik engkau itu semata-mata untuk mengelak daripada azab neraka? Azab neraka macam mana? Azab neraka yang paling ringan. Ini jenis tadi yang paling ringan. Bila Allah berkata macam tu pada penduduk neraka yang paling ringan azabnya, apa dijawab oleh penduduk neraka ni? Mahu ya Allah, kami mahu ya Allah, asalkan azab ini kami dapat lepas ya Allah. Padahal azab yang paling ringan itu pun tidak tertanggung, sehingga sanggup menjadikan segala kekayaan yang dia miliki itu untuk jadikan sebagai tebusan. Ini tunjuk penyesalan, tuan-tuan, ya, penyesalan. Kemudian Allah tak percaya cakap dia ni, ada penipu saja. Dulu ketika engkau dekat dunia, ada barang tebusan yang ringan,
yang mudah, tapi engkau tak buat pun. Dulu nak elak daripada neraka dekat dunia cukup dengan solat. Jaga solat, tutup aurat, senang, itu free semua. Ibadah-ibadah yang wajib buat, ibadah yang sunat tambah, itu percuma. Tetapi saat dia masuk dekat akhirat, dia sanggup bayar semahal macam mana sekalipun untuk elak daripada azab yang paling ringan. Kita tak tahu macam mana azab yang paling berat. Kalau agaknya ada dua dunia dia miliki, dia sanggup juga. Ini ceritanya sudah bocor supaya kita tunduk, insaf, bersedia menghadapi kematian. Ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Lalu dalam hadis yang lain pun ada menyebut tentang bagaimana satu ketika Rasulullah ni dia duduk-duduk, dia cerita kepada sahabatnya, cerita tentang azab neraka. Azab neraka, salah satu daripada jenis azab neraka tu, dibakar kakinya, menggelegak otaknya. Menggelegak otaknya. Bakar kaki tu dekat bawah, otak jauh tu menggelegak. Masya Allah. Lalu sahabat dengan tekun mendengar, dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ini azab yang paling berat ya Rasul? Tidak, ini adalah azab yang paling ringan dalam neraka. Masya Allah. Ini yang kita katakan tadi, saya dan kita semualah. Sampai bagaimana sanggup berani melakukan maksiat, ingkar kepada Allah, sedangkan ceritanya macam tu, yang kita baca macam tu, yang kita faham macam tu. Kenapa buat maksiat juga? Ini yang katanya hati kotor, hati itu banyak titik-titik hitam. Sepertinya tapak kaki kita itu kalau sudah kematu, cucuk paku pun tak sakit. Macam itulah hati kita. Ini muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kalau rasa-rasa tidak tersedak dengan cerita ini, tidak rasa sakit dalam hati, takut, cepat-cepat bertaubat. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita di sini, di luar sana banyak yang melakukan maksiat. Contoh, di luar Sungai Buloh. Sungai Buloh ni elok semua insya-Allah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu bagaimana kisah mereka nak menebus. Di dalam ayat Al-Quran ada cerita lagi, walau ruddu la'adu lima nahau anhu. Kalaulah mereka ini dikembalikan ke dunia, orang-orang yang dekat akhirat nanti di depan Allah, nak menerima azab Allah, dia menyesal. Ya Allah, kenapa ketika aku hidup aku tak buat amalan ni. Ya Allah, tolong hidupkan aku semula, kembalikan aku semula dekat dunia. Ya Allah, tolong walaupun seminit untuk melakukan sedikit amalan pun tak apa ya Allah. Tapi penyesalan itu sudah menyesal. Itu penyesal tak berguna lagi. Keluar air mata, darah, tahi sekalipun tak akan dapat. Ini tuan-tuan muslimin muslimat. Kalau kamu kembali ke dunia, dia kata di sini, kamu akan buat apa benda yang Allah larang dulu. Walaupun kamu konon-konon berazam nak melakukan ibadah, bila hidup kedua kalinya, Allahu Akbar. Masalah kita tak hidup dua kali, hidup sekali saja sekarang ini. Ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, habis. Cuba kita tengok bagaimana sebahagian daripada ayat Al-Quran, ya. Saya akan bacakan maknanya sahaja, ya. Bagaimana kisah-kisah neraka ini di dalam surah Al-Baqarah. Dia suruh takutkan api neraka. Takutkanlah kamu akan api neraka, yang api neraka yang bahan bakarannya daripada manusia. Kita ini manusia atau binatang? Manusia.
Masya Allah. Itu sebab sahabat Rasulullah, dia cakap seorang-seorang, dia merintih, ya Allah, alangkah baiknya aku menjadi burung ya Allah. Kalau jadi manusia takut-takut silap jadi bahan bakaran api neraka. Neraka itu bahan bakarannya manusia dan batu-batu. Yang batu-batu dia kata di sini antara tafsirannya batu-batu berhala. Yang kalau kita menyembah berhala di sini ada? Tak adalah. Ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Ini satu lagi ayat ni tuan-tuan ya. Saya nak baca, dia panjang ya. Surah Al-Kahfi. Surah Kahfi banyak ayat-ayat yang menginsafkan kita. Surah Kahfi ada cerita syurga, surah Kahfi ada cerita neraka, surah Kahfi ada cerita sekian. Sebab itu fadilat surah Kahfi besar. Dalam tu dia kata, dan ingatlah ketika Allah berfirman, panggillah sekutu-sekutu yang kamu katakan itu sebagai sesuatu yang boleh menolong kamu. Lalu mereka pun memanggil sekutu-sekutu itu, tetapi sia-sia sahaja. Sekutu-sekutu ni maksudnya kalau dia menyembah berhala, sekutu dia berhala tu teman kamu berhala yang kamu minta tolong pada dia. Dekat akhirat nanti bila masuk neraka, Allah kata, panggil sekutu kamu itu berhala kamu supaya tolong kamu. Dia pun panggil, berhala mai sini, tapi sia-sia tidak boleh menolong kita. Itu yang kalau kita pun tidak menyembah berhala, zaman sekarang ini kita menyembah duit. Masya Allah. Menyembah material, menyembah wang ringgit, menyembah pangkat, menyembah jawatan. Disuruh nanti panggil semua tu nak tolong kita, sedikit pun tak boleh tolong kita. Ya. Dia kata di sini, makhluk-makhluk itu tidak menyahut seruan mereka dan kami jadikan untuk mereka bersama sebuah azab yang membinasakan. Dan orang-orang yang berdosa itu tetap akan melihat mereka tidak akan mendapat sebarang jalan untuk mengelak diri daripadanya, daripada azab neraka. Dan demi sesungguhnya kami telah huraikan dengan berbagai-bagai cara di dalam Al-Quran untuk umat manusia dari segala jenis contoh, bandingan, dan sememangnya manusia itu sejenis makhluk yang banyak sekali bantahannya. Allah telah jelas sudah berikan contoh dalam Al-Quran, sudah berikan contoh dalam hadis, tapi masih lagi melakukan perkara mungkar. Saya takut ya, kita semualah. Ini tuan-tuan, lagi-lagi dah kalau langsung dia tak pernah baca, langsung dia tak pernah dengar, maksudnya tak pernah baca Quran, maksudnya tak pernah hadir dalam majlis ilmu, itu semualah yang menghalang dia. Baik. Dan tiada yang menghalang manusia daripada beriman ketika datang petunjuk Al-Quran kepada mereka dan daripada memohon ampun kepada Tuhan mereka, melainkan kerana kedegilan mereka. Degil, cakap banyak-banyak degil. Kalau bahasa kasarnya tak faham bahasa, kasar lagi bodoh betul contoh. Tapi kasar sangat tu jangan gunalah, ambil yang lembut-lembut sikit. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik, ni yang degil ni, kerana mereka menunggu didatangi azab yang memusnahkan yang telah menimpa orang-orang dahulu, atau didatangi azab yang dilihat dan dihadapi. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau ayat ini kita ulang-ulang baca waktu tahajud malam, hening, sunyi, sepi, baca dalam tahajud terutamanya. Tahajud, solat tahajud itu yang paling afdal dalam solat tahajud ini, berdirinya lama, bukan rakaatnya banyak. Berdirinya lama sekira-kira membaca ayat-ayat yang betul-betul menginsafkan
dia memahami ayat itu, dia cuba insaf sampai menangis. Itu semua memerlukan berdiri yang lama. Kalau tahajud cari caplin saja, macam mana dia nak faham? Tahajud yang paling bagus berdiri yang lama, bukan rakaat yang banyak. Itu kalau nak cantik buat seorang-seorang. Kalau yang ramai-ramai elok cepat-cepat, tapi jangan cepat sangatlah. Yang ramai-ramai kita meraihkan yang tua-tua. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita terus kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang seterusnya, hadis ini daripada Anas bin Malik. Daripada Anas bin Malik telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah fayusbaghu fin nar sabghah summa yuqal ya ibna adam hal ra'aita khairan qad, dan seterusnya hadis yang sampai bawah panjang. Saya ringkaskan. Rasul berkata, di hari akhirat nanti Rasul akan mengheret ke dalam neraka golongan-golongan yang paling banyak mendapat nikmat dekat dunia. Biasa-biasa orang yang ingkar ini dekat dunia dia banyak mendapat nikmat. Bila banyak mendapat nikmat, lazimnya orang ini dia tewas dengan ujian nikmat. Biasa macam tu. Orang yang jahat-jahat itu diuji dengan nikmat. Jenis-jenis yang masuk neraka dekat akhirat, ketika dia hidup di dunia penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kemewahan, penuh dengan pangkat dan jawatan, penuh dengan kebesaran. Lalu Allah heret golongan ini masuk ke dalam neraka. Lalu Allah berkata pada golongan ini, wahai manusia yang dahulunya kamu seronok dengan nikmat-nikmat dekat syurga, nikmat-nikmat dekat dunia, ketika kamu masuk neraka sekarang, adakah kamu merasai nikmat itu? Bagaikan halilintar menyambar kepalanya, penuh penyesalan dia. Dulu dekat dunia dengan nikmat dunia sampai tak ingat. Allah perli dekat dia di dalam neraka macam tu. Kemudian Allah cerita lagi, Rasul cerita, Allah bawa pula golongan-golongan masuk ke dalam syurga. Iaitulah golongan-golongan yang ketika hidup dekat dunia nikmatnya dapat sedikit sahaja. Kelihatan hidup dekat dunia ini macam lemah sahaja, macam lekeh sahaja. Tetapi dimasukkan ke dalam syurga pada hari akhirat. Lalu Allah bertanya kepada golongan ini, wahai penduduk syurga, adakah kamu merasai azab sengsara? Tidak ya Allah, nikmat yang kami dapat. Neraka tadi tanya, wahai penduduk neraka, adakah kamu merasai nikmat sekarang? Tidak ya Allah, azab yang kami tanggung sekarang ya Allah. Ini perli daripada Allah. Ini tuan-tuan, dekat neraka ini banyak penyesalan. Sudah diazab dengan fizikal, diazab dengan emosi, mental. Jadi pada-padalah kita merasai nikmat dekat dunia ini. Kalau kita ini diazab dekat dunia, kalau kita ini tidak berapa nikmat dekat dunia, miskin, lemah tapi taat, insya-Allah tak usah risaulah. Tadi yang banyak nikmat tadi, banyak nikmat tapi kufur. Tapi kalau banyak nikmat, kaya raya, dia bersyukur, okey. Tapi sedikit orang macam tu. Sedikit orang macam tu. Kalaulah kita ini satu minggu itu makan nasi kicap saja, jangan sedih, bersyukur. Dekat akhirat nanti Allah tanya, adakah kamu makan nasi kicap lagi sekarang dalam syurga? Tidak ya Allah. Begitu gembira lagi tuan-tuan. Makan ayamnya sebulan sekali, jangan sedih. Jangan sedih. Tak makan ayam setahun pun tak apa, asalkan kita dekat syurga dapat begini. Ini sedih melampau-lampau tak dapat dunia sampai hilang harga diri. Ni rasuah, ambil semata-mata dengan alasan
nak menyara hidup, nak menyara perut, nak menyara anak bini, ya. Anak-anak pesan kepada ayah, wahai ayah, kami boleh sabar tak makan ayam dalam seminggu, tapi kami tidak boleh tahan azab neraka nanti. Daripada makan ayam dengan rezeki yang tidak halal, lebih baik tak makan ayam langsung. Contoh, tapi kita ni tak adalah sampai langsung tak makan ayam. Ayam semua kita makan, sudah ayam-ayam Kentucky lagi. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini bagaimana yang menginsafkan kita. Habis. Seterusnya, ya, hadis yang menyatakan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'min kamathiliz zara. Bandingan orang mukmin jadi dua, mukmin dengan kafir. Kafir ni yang tidak berakidah. Kafir ni ada dua, ya. Yang tidak berakidah, maksudnya tidak percaya Tuhan itu Allah, tidak percaya Muhammad itu Rasul, akidahnya rosak. Ini kafir. Yang kedua, kafir yang dikatakan kufur nikmat. Akidahnya okey, tapi bab-bab kufur pada nikmat dengan makna melakukan maksiat, dengan makna tidak melakukan ibadah, dengan makna melakukan apa yang Allah larang, meninggalkan apa yang Allah perintah. Ini kufur nikmat. Dalam ayat Al-Quran dia mengancam, wahai orang-orang kafir, kita jangan senang lenang. Oh, aku Muslim, tengok nama Muhammad, tengok nama Nur. Jangan. Kafir ada dua. Ini tuan-tuan, ya. Bandingkan orang-orang yang mukmin ini seperti zarak, pokok. Zarak ni sejenis pokok yang kecil aja. Kalau pokok ini ditiup angin ke kanan, dia bengkok ke kanan, ke kiri dia bengkok ke kiri, bengkok ke depan, bengkok ke belakang. Tetapi bila angin itu tidak ada, dia tegak semula. Ini bandingkan orang-orang mukmin, kelihatannya memang lekeh, kecil saja pada zahir dekat dunia, macam lemah saja. Banyak dalam ayat-ayat hadis, dalam hadis-hadis Rasul, golongan yang mula-mula masuk ke dalam syurga itu adalah golongan-golongan yang miskin. Miskin, tapi miskin yang taat. Ya, seorang yang susah-susah, yang miskin-miskin ini, dia tahu harga diri, dia tak lupa Allah. Ini yang mula-mula masuk syurga. Sebab itu Rasulullah suka menyantuni orang-orang miskin yang taat terutamanya. Ini tuan-tuan muslimin muslimat. Baik, tadi, ya, mukmin macam pokok yang kecil tadi. Manakala bandingkan orang-orang munafik, orang-orang yang jahat ini seperti pokok yang namanya araz. Pokok araz ni pokok yang besar-besar, pemeluk besar. Kalau angin tiup kuat mana pun, dia tak akan meliuk ke kiri, ke kanan, ke depan dan ke belakang. Dia macam gah, macam hebat, macam tahan, terutama dalam kehidupan dunia ini. Pangkat daun jawatan jangan cakap, duit berlambak, harta hebat. Tetapi saat dia jatuh, pokok yang besar tu, saat dia jatuh, saat dia tumbang, sangat mengerikan, sangat membinasakan, sangat menakutkan. Inilah dia orang-orang yang kelihatan hebat dekat dunia, tapi jenis yang kafir, yang derhaka, macam hebat saja. Ketika saat dia diazab dekat akhirat, sangat-sangat azab, sangat-sangat menakutkan. Ini tuan-tuan, ini lumrah, ya, lumrah kuasa besar dunia sekarang. Amerika, Rusia, tengok dia memaparkan kekuatan mereka. Hebat, macam hebat. Tak terlawan kita, tak terlawan orang-orang Islam dekat seluruh dunia ni nak lawan dia punya senjata. Macam itulah, macam pokok yang besar tadi, ya. Begitu juga superhero mereka, superhero orang-orang kuasa besar dunia ni. Superman, Girlman, itu semua saraf untuk kita, perang saraf daripada mereka. Batman, Spiderman pun ada. Orang-orang Islam superhero ada.
Tak ada. Tempat kita ni yang kita tahu Keluang Meh, Upin Ipin, Ejen Ali. Boleh lawan Superman? Tak boleh. Tapi jangan risau tuan-tuan ya. Jangan risau. Memang kelihatan di dunia macam lemah, asal saja kita dekat dengan Allah, insya-Allah. Itu tengok saja Firaun itu. Hebat. Nabi Musa apa ada? Nabi Musa alaihi salam yang ada tongkat saja. Kalau nak dipikirkan dengan akal, tongkat ini apa ada hal ni tongkat ni? Bukan tongkat apa pun, kayu. Tapi kita fikirkan di sini akidah kita, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu bantu Allah, Allah akan bantu kamu. Kalau sudah Allah bantu kamu, fala ghaliba lakum. Tiada siapa yang boleh menewaskan kamu. Ini tuan-tuan, sepanjang sejarah umat, kemenangan itu datang daripada Allah. Ikhtiar mesti, tapi akidah itu lebih utama. Azan, azan, kita azan dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, kita sambung lagi hadis-hadis Rasulullah yang menceritakan kepada kita kisah-kisah neraka. Ya Allah, berikanlah kami hati-hati yang benar, takut dengan azab neraka-Mu ya Allah. Baik, hadis yang seterusnya daripada Ibnu Mas'ud berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin." Ini bagus hadis ini. Rasul berkata, tiadalah dari kalangan setiap kamu melainkan Allah akan sertakan bersama dengan kamu itu qarin, teman. Qarin bahasa Arabnya, terjemah mudahnya teman. Teman tu daripada jin. Jin. Jadi rupanya setiap kita ini ada jin. Teman, jaga-jaga. Kemudian dalam ayat Al-Quran yang lain ada menyebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa-siapa yang berpaling daripada perintah Allah, seruan Allah, Allah akan sertakan bagi dia syaitan, dan syaitan itu sebagai penemannya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul, adakah engkau juga memiliki qarin? Ya, aku juga memiliki qarin, tetapi Allah membantuku sehingga qarin itu tidak membisikkan melainkan kebaikan kepada aku. Dalam tafsiran yang lain menyatakan qarin Rasulullah itu dari kalangan jin tapi memeluk Islam. Qarin-qarin kita ini banyak menghasut kita benda-benda yang jahat. Semakin kita jauh daripada Allah, semakin kuat qarin itu membisikkan benda-benda yang jahat. Itu yang kalau kita dalam salat itu was-was, syak, itu kerja qarin. Yang susah nak melakukan ibadah, nak payah nak bangun. Contoh. Lawan dia, kalau kita betul-betul dekat dengan Allah, minta bantuan Allah, sentiasa berzikir, qarin itu akan lemah. Dan Allah datangkan malaikat pula untuk membantu kita. Itu yang jenis tiba-tiba bangun-bangun malam, senang aja. Tak payah pasang alarm, tak payah pasang lonceng, tiba-tiba tergerak. Macam tu, malaikat datang tolong. Itu pun malam sebelum dia tidur itu, dia niat betul nak azam bangun subuh, sembahyang jemaah masjid. Itu antara untuk mudah bangun. Jangan pasang alarmnya krek 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 krek. Dalam hati ni tak ada apa-apa, minta tolong Allah, letak situ. Kering, memang tak bangun kadang-kadang. Kuat macam mana pun, tak payah alam. Sebelum tidur tu baca-baca ikhlas, ya Allah tolong, ya Allah tolong bangunkan aku. Tapi kena ikhlas lah, bukan nak tes-tes apa semua. Nak tes, ya Allah jangan. Ikhlas betul, esok memang Allah akan gerak. Yang satu lagi dalam alam Melayu ini yang namanya hantu raya.
Hantu raya tu ekstra, dia cari sendiri. Yang qarin ni Allah bagi. Jangan bela hantu raya. Jangan. Haram. Syirik. Hantu raya, hantu stokin, hantu kalah, adik-beradik semua tu. Cuma dalam Melayu ni nama dia banyak. Nama dia banyak. Alam Melayu ni suka buat filem hantu. Sukalah hantu tu. Dia, kita mempopularkan dia. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jaga-jaga ya. Jaga-jaga. Jadi nak elak qarin tu kuat, banyakkan berzikir. Berzikir dalam tuntutannya adalah kitab tasawuf. Ulama-ulama tasawuf memesan, kalau kata suruh berzikir tu zikir dengan banyak. Bukan zikir la ilaha illallah menunggu majlis tahlil yang ada makan minum tu. Menunggu orang mati baru dia sebut la ilaha illallah. Kalau lah tak ada itu, tak sempat-sempat nak sebut la ilaha illallah. Jangan tunggu selepas solat saja subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Di luar selepas solat tak berzikir pun, itu mujur saja dia solat belakang imam berzikir. Kalau solat seorang-seorang, jangan sepatah habuk dia tak berzikir. Contoh, tapi baguslah dia solat dalam imam, dengan imam, berzikir juga paling kurang tu bagus ya? Berzikir dengan banyak. Berzikir mula-mula ini dengan lidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dia naik sedikit zikir dengan lidah dan hati, dengan makna khusyuk. Sekali khusyuk sekali Allahu Akbar. Dia naik lagi, Imam Ghazali kata, zikir dengan hati saja. Dia tak memerlukan lidah, hatinya sudah Allah, Allah, Allah. Masya Allah. Tapi nak sampai kepada zikir sampai dengan hati saja, dia mesti mulakan dengan lidah itu. Sebab itu nasihat orang-orang saleh, berzikirlah kamu dengan lidah walaupun kamu tak khusyuk. Ada orang beralasan, nanti dululah berzikir, hingar-bingar pasar ni, jangan berzikir dulu, tak khusyuk. Tak payah macam tu. Zikir terus dengan lidah. Jadi ulama tu kata, berzikir saja dengan lidah walaupun tak khusyuk. Mudah-mudahan nanti dia akan naik ke tangga seterusnya dengan khusyuk. Dia mesti tangga satu baru masuk tangga dua. Kalau tangga satu dia tak naik, takkan dia nak melangkah terkangkang macam tu ke tangga kedua. Bila sudah terkangkang, biasanya akan koyak kangkangnya. Itu masalah. Tuan-tuan, di dalam bab ada cara berzikir ni tuan-tuan, ada cara beribadah. Sehingga dalam perbahasan yang lain kata, ya, Allah tahu kita ini jemu dalam sesuatu ibadah. Lalu zikirnya kan banyak Allah ajar. Lalu dalam mengamalkan zikir jangan satu saja. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, pelbagaikan. Itu sebab dalam bimbingan Imam Ghazali, satu minggu itu ada zikir-zikir tertentu. Berapa? 1000 satu hari. Jangan berkira 1000 tu tak banyak. Kalau betul-betul kita sebut daripada bangun, lidah, hati, cukup 1000 sampai lepasan. Apa yang kita cakap satu hari ni, kalau kita kira cukup 1000. Aku contoh, sebutlah aku. Dalam perbualan kita kira-kira 1000. Tak berkira pun, kita tak kata Allah banyaknya. Kalau dia jenis ni suka memaki, kepala otak kau, berapa kali dia banyak benda tu, daripada pagi sampai petang dia memaki, 1000 cukup. Jadi jangan beralasan bahawa 1000 itu sikit, sedangkan perkataan dunia yang kita cakap dalam seharian itu 1000 lebih kita cakap. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu dia ya. Baik, banyakkan berzikir untuk elak daripada qarin menjadi kuat tadi. Zikir yang banyak, malaikat pula bantu kita. Sehinggalah diceritakan tentang azab-azab neraka ni tadi kan. Sehingga dalam hadis ni di ujung dia ada cerita bab pada menyatakan tentang iksarul a'mal wal ijtihad fil ibadah. Hadis menceritakan, bab menceritakan tentang memperbanyakkan ibadah, maksudnya tambah yang sunat-sunat, dan mesti ada ijtihad. Ijtihad ni maksudnya mujahadah. Kalau sudah nak banyak-banyak tu kena mujahadah.
Mujahadah ini kena fokuskan tenaga, kena fokuskan mindset, tenaga, masa, harta benda, tenaga. Itu maksud mujahadah. Cantik Mula-mula dia tengok dia cerita azab-azab neraka, di ujung sekali, oleh itu banyakkanlah ibadah. Banyakkanlah ibadah. Dalam hadisnya dia cerita bagaimana yang kisah Rasulullah itu bangun malam beribadah sampai bengkak-bengkak kaki. Sedangkan Rasul itu dijamin syurga. Ini tuan-tuan, tapi begitulah sifat Rasulullah yang mengajar kita untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dalam bimbingan lain, jangan bertangguh-tangguh dalam beribadah, ya. Jangan bertangguh-tangguh. Baik. Sedikit lagi tuan-tuan. Seterusnya hadis Rasulullah daripada Abdullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf, daripada Abu Hurairah. Daripada Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, "Narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam juz'un min 70 juz'an min harri jahannam." Ini hadis menyatakan tentang nisbah api dunia dengan api neraka. Masya Allah. Kita tengok ya. Narukum hazihi, api kamu yang dekat dunia, yang kamu nyala, yang kamu buat masak, yang kamu buat bakar dekat dunia ini, nisbah dia dengan api neraka jahanam, iaitulah satu nisbah 70. 70 tu neraka, satu tu api dunia. Jauh besar api neraka panasnya. Dunia satu saja. Tuan-tuan ya, yang dunia satu daripada 70 itu apinya sudah boleh membakar semua. Cakap kayu apa? Kayu jati, kayu cengal, kayu apa, dia boleh bakar semua. Apalagilah tubuh kita ini. Innal ladzina kafaru sawfa nuslihim nara. Mereka yang kafir itu termasuk kita yang mukmin tapi kafir nikmat akan dibakar dalam neraka itu. Dibakar, ketika dikatakan dibakar kulitnya hangus, digantikan lagi kulit dengan yang baru. Dibakar lagi, digantikan kulit dengan yang baru. Begitu berkali-kali. Itu contoh azab neraka. Lalu kenapa macam tu? Bakar hangus ganti, bakar hangus ganti. Allah kata liyazuqul azab, supaya mereka ini merasai azab sebenar-benarnya. Dalam cerita yang lain, kisah bagaimana mereka-mereka dekat neraka itu berjalan dengan mukanya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mereka ni boleh berjalan dekat akhirat nanti dengan mukanya?" Rasul pun menjawab, "Tidakkah Allah yang mencipta manusia boleh berjalan dengan kakinya ketika hidup di dunia? Allah boleh juga dengan senang mencipta manusia berjalan dengan mukanya dekat akhirat." Yang berjalan dekat muka tu salah satu daripada azab. Azab tuan-tuan, dengan muka. Agaknya bagaimana kita fikirkan? Barangkali dia berjalan dengan muka tu, diheret mukanya untuk bergerak ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Barangkali juga diloncat-loncat begitu mukanya. Loncatan pertama, giginya patah. Loncatan kedua, rahangnya patah. Loncatan ketiga, mukanya remuk. Loncatan keempat, 5, 6, 10 bersepai muka. Azab. Boleh jadi barangkali diciptakan muka yang baru, berjalan lagi macam tu. Ini semua macam disebut dalam ayat Al-Quran tadi. Bakar hangus kulit tu, diciptakan baru untuk merasai benar-benar azab itu. Dan sebab dalam neraka itu pun tak mati. Tak mati. Sekira-kira kalau mati, dia selamat daripada sengsara azab itu. Tak mati tuan-tuan. Itu yang kata kekal di dalam neraka jahanam. Ya Allah, ya, berikanlah kami hati-hati yang gerun dengan azab neraka-Mu ya Allah. Sudah pasti saya nak ingatkan pada saya dan kita semua, sungguh pun kita takut dengan azab neraka, lebih-lebih lagi kita kena takut dengan kemurkaan Allah. Azab neraka salah satu daripada kemurkaan Allah. Sebab itu kita minta doa, ya Allah, Allahumma inna wa na'udzubika min sakhatika, minta lindung daripada kemurkaan-Mu, benar dan neraka. Ini
sungguh-sungguh minta lindung daripada api neraka, tapi kita tidak minta lindung daripada kemurkaan Allah, ini ada sedikit masalah. Sama juga dalam hal-hal syurga, sungguh-sungguh minta syurga tapi tidak minta redha Allah, kasih sayang Allah. Ini muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Daripada Abu Hurairah, ya, sikit lagi. Kami sahabat-sahabat bersama dengan Rasulullah. Kami suatu hari bersama dengan Rasulullah. Tiba-tiba Rasul ini mendengar wajbah. Wajbah ni apa? Wajbah ni disebut sakatah. Sakatah ni bunyi benda yang gugur, jatuh daripada atas ke bawah. Lalu sahabat bertanya, lalu Rasul bertanya kepada sahabat, "Hai sahabat, tahukah kamu apakah wajbah tadi? Bunyi apa tadi?" Rasul berkata, sahabat berkata, Allah dan Rasul saja yang mengetahui ya Rasul. Kemudian Rasul pun berkata, itu adalah hadza hajarun rumiya bihi finnar munzu 70 kharifan. Rasul kata, bunyi itulah bunyi batu yang jatuh. Batu yang jatuh yang dicampakkan ke dalam neraka, yang dicampakkan ke dalam neraka semenjak 70 tahun dahulu. Waktu sekarang yang kita dengar dia baru sampai ke dasarnya. Ini dikatakan dalam dasar neraka. Neraka yang dalam dasarnya apa? Neraka Jahannam. Kenapa dalam, Ustaz? Kerana banyak orang-orang yang dekat dunia ini ingkar, tak bertaubat pula tu. Ini tuan-tuan, dalam neraka tu. Dalam hidup kita di dunia, bila kita tengok gaung tu sudah gayat, jurang tu sudah gayat terketa-keta, apalagilah dalam jurang-jurang neraka Jahannam yang begitu dalam. Amin ya Allah. Berikan ketakutan hati kami dalam menginsafi hadis-hadis-Mu ya Allah. Baik, kita baca sedikit ya beberapa ayat Al-Quran pula di antara azab-azab neraka yang dibacakan di dalam ayat Al-Quran di dalam surah Ibrahim. Penduduk neraka ini dikatakan di belakangnya disediakan neraka Jahannam, dan dia akan diberi minum daripada air danur. Air danur ni apa? Yang keluar daripada tubuh ahli neraka. Kadang-kadang orang nak mudah kata air nanah. Air nanah. Dalam neraka ni panas, jadi dia minta minum. Dia minta minum, Allah bagi air danur ini. Ada pula air daripada air-air timah yang menggelegak. Benda-benda itu tidak menghilangkan haus, tetapi menambah azab. Seperti mana kita meminum air laut masin, tak menghilangkan haus, ya. Diberikan air-air daripada air danur, dia meminumnya dengan terpaksa dan hampir-hampir tidak dapat diterima oleh tekaknya kerana busuknya, dan dia didatangi penderitaan maut dari segala arah, sedangkan dia tidak pula mati. Azab teruk-teruk, dibantai teruk-teruk, tidak mati begitu, supaya tidak terlepas daripada azab siksaan itu. Dan selain daripada itu, ada azab lain yang lebih berat yang menanti mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Baik, ada dua hadis ya yang kita nak bincangkan di sini untuk yang terakhir. Ada dua hadis ya. Tiga insyaallah ya. Daripada Anas bin Malik, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, Rasul mencerita, sentiasalah neraka Jahannam itu dia meminta tambahan mereka-mereka yang nak dibakar, manusia-manusia yang nak dibakar. Neraka Jahannam nakkan tambahan. Mai sini, adakah lagi tambahan? Adakah lagi tambahan? Masuk sini dalam neraka, aku nak bakar. Mudah cerita macam tu kata.
Tuan-tuan ya, banyak orang yang dibakar. Anggaplah kalau kita di sebelah neraka itu, neraka menyeru begitu, agak-agak kita takut ke tidak? Atau kita minta pada Allah, ya Allah, jangan kau jadikan kami daripada kalangan golongan yang menjadi nasi tambah kepada neraka tadi. Ini kita risau tuan-tuan ya. Bila sudah dia minta macam tu, Allah pun bagi tambah sehingga penuh. Neraka pun berkata, cukup. Masya Allah, banyak sangat orang yang dimasukkan ke dalam neraka ini. Tidak ada lain melainkan manusia dan jin. Benarlah, sahabat itu sampai dia merintih, sampai dia bermonolog, sampai dia bercakap sorang-sorang, alangkah baiknya kalau menjadi binatang. Ini nak mengelak daripada seksaan-seksaan ini tuan-tuan. Di antaranya amalan-amalan kecil itu janganlah kita cuaikan, amalan kecil. Sebab itu Rasul berkata, ittaqun nar walau bi syaqqit tamarah. Takutlah kamu dengan api neraka walaupun dengan secebis tamar, sepotong tamar. Tamar itu sudahlah kecil, lalu dipotong. Apa maksudnya itu? Sahabat-sahabat ini sentiasa berkongsi tamar untuk meredakan kelaparannya. Dia berkongsi, dia bersedekah dengan sepotong tamar. Nak bagi 10 ringgit tak ada duit, 10 dirham tak ada duit. Berkongsi dengan nilai jenis yang sedikit macam tu. Mudah-mudahan itulah yang menyelamat kita daripada api neraka. Kita ini sombong, nak buat amalan yang besar-besar saja, amalan yang kecil-kecil kita cuaikan. Anggapkan sahaja sepertinya kalau kita ini dekat sisi neraka, Allah pun berkata, kamu boleh selamat daripada api neraka ini tinggal 1 gram sahaja lagi. Contoh, tiba-tiba cari 1 gram tak ada. Inilah jenis orang yang dekat dunia kecil-kecil amalan tu dia cuaikan. Ya Allah, nak buat kenduri kendara jamu orang besar pahala tuan-tuan. Kalau tak dapat, bagilah belanja orang gila kat jalan tu, belanja burger seketul, suka dia. Masya Allah. Tapi jarang kita buat. Kita menganggap apa belanja orang gila ni, tak popular langsung. Jangan macam tu tuan-tuan. Satu hari di tempat saya, ketika saya keluar daripada bank, saya melihat seorang wanita yang berpakaian kerja pejabat lah. Dia ambil dalam beg dia yang cantik, beg wanita kan cantik, dia ambil ada satu botol, satu bekas Tupperware. Bekas Tupperware tuan-tuan, bukan bekas plastik yang biasa-biasa, jenis Tupperware, kecil aja yang kecil. Dalam tu ada makanan ketul-ketul. Di depan saya, dia berhenti sekejap, dia buka, kemudian dituang kat jalan, dia panggil kucing. Shh. Ya Allah, ini tak tahu pahalanya besar mana. Senangkan dapat pahala kalau dia niatkan ikhlas betul, kalau dia niatkan nak selamatkan daripada azab neraka, insya-Allah selamat dia. Tidakkah ada dalam hadis Rasulullah yang wanita selamat daripada azab neraka kerana dia berbakti pada kucingnya? Allahu Akbar. Banyak kan tepi-tepi kucing kurap tu. Kucing-kucing nama kucing kurap pun dia mulia tuan-tuan. Kita ni kurap banyak, gatal, susah nak hilang. Itu lebih hina lagi tuan-tuan. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sungguh pun anjing kurap, tapi itulah manusia ini. Cari yang pahala yang kecil-kecil ni kita buat tuan-tuan. Baik. Saya kata 3 tadi kan. Hadis yang kedua. Saya nak laju sikit ni ya. Hadis yang kedua ni saya ringkaskan ajalah. Ya. Dengan hadis ni popular, hadis ni sahih. Bagaimana Rasul berkata, aku tidak pernah melihat penduduk neraka seperti 2 ini. Sebelum itu Rasul banyak diperlihatkan penduduk neraka, tapi Rasul tak pernah lihat 2 ni. Waktu itu baru lihat. Ini amaran untuk kita. Hati-hati dengan 2 golongan ini. Yang pertama dia kata, ialah penduduk neraka yang aku lihat, dia memegang cemeti seperti ekor sapi, ekor lembu. Ini dengan makna
pemimpin-pemimpin yang jahat. Kalau dia jadi ketua-ketua yang jahat, kalau jadi pemerintah zalim, membohongi rakyat, contoh. Sebab itu ini antara dosa-dosa yang besar. Ini biasanya pada lelaki. Puasa ni pada lelaki biasanya. Yang kedua, iaitulah wanita-wanita. Tengok hadis ni cantik. Laki selesai. Ada juga wanita yang berpangkat jawatan tapi jahat, betul, tapi sikit. Jadi amaran lebih pada lelaki yang pegang kuasa ni. Yang kedua, wanita-wanita yang kasiat, ariat, berpakaian tapi telanjang, berpakaian tapi jarang, berpakaian tapi melekat pakaiannya itu sampai nampak apa yang perlu dinampakkan. Tubuh badan contoh. Kalau dia bonjol, nampak bonjolnya tu. Contoh ni tuan-tuan, hati-hati anak-anak kita. Ni diancam betul. Dua ini, perempuan tadi berpakaian tapi telanjang, disebut yang kepalanya seperti bonggol unta yang ke kiri dan ke kanan begitu. Ini jenis wanita-wanita yang zaman sekarang pakai tudung, tapi bukan kerana niat Allah, bukan kerana menutup aurat, tetapi kerana fashion. Kita melihat wanita sebelah sana pakai tudung macam pakai serban. Ini tudung ke serban. Ini semua kerana fitnah fashion ini tuan-tuan. Hati-hati anak kita. Tudung mengikut package Allah Rasul senang aja. Menutup dada, tidak ketat menutup dada. Nah, ini tuan-tuan ya. Sekira-kira dada tu tidak nampak bayangnya. Jelas. Kemudian mumilat, mailat. Mudah kata wanita-wanita yang menggoda, gedik melampau. Anak-anak kita jaga, ajarkan jangan gedik melampau. Tidaklah kita suruh dia keras. Kalau ada orang telefon, halo, dia pun jawab, halo, apa dia? Bukan macam tu. Teruskan dengan kelembutan wanita itu, tapi jangan menggoda. Menggoda juga dengan makna kalau dia berjalan, dia punya pinggul itu, pinggulnya itu bergoyang-goyang. Tengok tuan-tuan ya, kita kadang-kadang share gambar wanita dekat WhatsApp ataupun video pendek wanita dekat WhatsApp. Wanita cantik wanita tu. Terima kasih. Terima kasih. Contohlah, ada kan? Kalau terima kasih lah. Kalau kata suruh berhati-hati di jalan raya, ambil cantik wanita yang cantik dengan lembut wanita tu, berhati-hati di jalan raya, berhati-hati di jalan raya, tahu macam tu. Kita share benda-benda macam tu. Masya Allah. Itu dosa tuan-tuan. Dosa nak apa tu? Nak menggoda. Di luar sana tuan-tuan, ada orang yang betul-betul tidak tahan tengok batang elektrik pun sudah tak tahan. Apa lagi tengok yang macam tu? Kita share pula. Kita tak tahu. Anak kita zaman millennium ni, generasi Y, XZ, apa benda entah. Tak boleh tengok-tengok macam ni tuan-tuan. Ya? Macam best dia share benda-benda macam tu. Hukumnya berdosa. Nah ni tuan-tuan muslimin muslimat. Kalau nak betul bagi nasihat, betul-betul lah, jangan yang menggoda. Rakam betul-betul. Tuan Haji rakam betul-betul. Berhati-hati di jalan raya. Contoh. Ni tuan-tuan. Dan yang terakhir, ni hukuman yang dua orang tadi, cium bau syurga pun tak boleh. Atau dengan makna yang lain, haram masuk syurga. Lalu dibahaskan, yang sampai haram masuk syurga ni macam mana? Akidah dia rosak. Pakai tapi telanjang tu, dia kata, ini halal. Ini yang ketat-ketat ni Allah tak haramkan, dengan makna dia menghalalkan apa yang Allah haram. Ini akidah rosak. Tu yang haram masuk neraka. Yang buat zalim tu sampai menghalalkan apa yang Allah haram, ini akidah rosak. Tu masuk neraka. Itu yang haram syurga. Tapi kalau dia buat maksiat kerana dia memang saja-saja, tapi tidak ada kepercayaan menghalalkan apa yang Allah haram,
itu dia tidak haram masuk syurga. Di ujung nanti baru dia masuk syurga, tapi sebelum masuk syurga dia masuk neraka. Nah ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Buat maksiat jangan kita ada anggapan halal maksiat itu. Dan yang terakhir, itulah kisah bagaimana Allah memperlihatkan neraka sejak daripada kubur lagi, dan Allah memperlihatkan syurga juga sejak dalam kubur lagi. Kita belum lagi masuk ke dalam neraka, sudah diseksa dengan melihat neraka dalam kubur tempat kita nanti selepas kita dibangkitkan daripada kubur. Orang yang diperlihatkan kubur, diperlihatkan neraka dalam kubur, itu maksudnya kesudahan dia. Allah, siapa-siapa yang diperlihatkan dalam kuburnya neraka, itu dengan makna tempat kesudahan dia neraka. Dia belum masuk lagi, dia sudah sengsara. Siapa yang diperlihatkan surga dalam kubur, maknanya dia gembira lah, gembira sangat. Ini tuan-tuan, gembira. Nasibnya nanti begitu juga dekat akhirat di dalam syurga. Ya, mati, masuk alam barzakh, alam kubur, masuk padang mahsyar, masuk di tiang sirat, dan macam-macam lagi checkpoint sebelum kita masuk ke dalam neraka, sebelum kita masuk ke dalam syurga. Tempohnya begitu panjang, bahkan kekal abadi. Itulah alamnya, alam akhirat. Jadi pada-padalah hidup dekat alam dunia ini tuan-tuan. Sudahlah kita minta tolong pada Allah. Fokus kehidupan kita, bersedia betul-betul untuk sedia alam akhirat. Kalaupun kita nak ambil dunia, dunia untuk akhirat. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu sahaja yang boleh kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Tuhan kami, berkatilah pertemuan kami ya Allah. Allahumma ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang kami pelajari ya Allah. Bantulah kami untuk beramal dengan ilmu yang kami pelajari ya Allah. Allahumma ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang takut dengan kemurkaan-Mu ya Allah. Jadikanlah kami yang benar-benar takut dengan ancaman neraka-Mu ya Allah. Allahumma ya Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada azab neraka-Mu ya Allah. Selamatkanlah kami daripada azab neraka-Mu ya Allah. Selamatkanlah kami daripada azab neraka-Mu ya Allah. Allahumma ya Tuhan kami, di penghujung tahun ini ya Allah, anak-anak kami menghadapi peperiksaan SPM ya Allah. Anak-anak kami menghadapi peperiksaan SMA ya Allah. Bantulah mereka ya Allah. Kuatkanlah ingatan mereka ya Allah. Berikan mereka kejayaan ya Allah. Kejayaan yang Engkau redai ya Allah. Kejayaan di dunia dan akhirat ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Dosa guru-guru kami ya Allah. Dosa muslimin muslimat ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah.